Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Subhanahu wa ta'ala. Kita di antara yang dipilih oleh Allah untuk berada di tempat yang mulia, dalam majlis yang mulia. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita dicatatkan pahala, diampunkan dosa, dinaikkan darajat dan dikira sebagai amal soleh, ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-20, hamba jadi tuan dan berdirinya bangunan-bangunan pencakar langit. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala fa akhbirni anis sa'ah qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minis sa'il qala fa akhbirni an amaratiha an talidal amatu rabbataha wa antaral uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Rawahul Muslim. Daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, ini dalam sebuah hadis yang panjang. Kemudian Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anis sa'ah, maka khabarkan, beritahu kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bila mana Jibril AS bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahu kepada aku tentang hari kiamat. Lalu Nabi SAW menjawab, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Orang yang bertanya lebih tahu lagi daripada orang yang ditanya. Maka Jibril alaihi salam berkata, fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu khabarkan, beritahu kepadaku tanda-tandanya. Lalu Nabi SAW bersabda, antalidal amatu rabbataha wa antaral urata al-alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Lalu Nabi SAW menjawab, apabila seorang hamba melahirkan, seorang hamba sahaya melahirkan tuan dia, dan engkau melihat orang yang berjalan tanpa memakai sandal, iaitu memakai kasut, bertelanjang lagi miskin, dan hanya mengembala kambing, tetapi mereka berlumba-lumba mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini Rasulullah SAW beritahu kepada kita, ini merupakan salah satu daripada peristiwa akhir zaman yang menunjukkan petanda bahawa kiamat semakin hampir. Bahkan hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah ini termasuk daripada tanda-tanda kiamat kecil. Dan sebenarnya apa yang disebutkan oleh Rasulullah ini 1400 tahun yang lalu telah pun terjadi dan sedang dialami. Ia nak menyatakan bahawa ianya memang peristiwa yang berlaku yang menunjukkan akhirnya zaman. Zaman sudah berada di penghujung. Maka sebab itu kata ulama, di antara tanda-tanda kiamat salah satunya iaitu bila mana seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Rasulullah sebut antalidal amatu rabbataha. Antara tanda kiamat iaitu bila mana hamba sahaya melahirkan tuan dia. Apa maksud yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini? Apabila hamba sahaya melahirkan tuan dia, dan ini merupakan tanda-tanda kiamat. Maka kata ulama, maksud bila mana seorang hamba sahaya melahirkan tuan dia, maksudnya nanti akan banyak jumlah hamba yang akan digauli, akan dicampuri oleh tuannya, lalu ia melahirkan anak.
maka anak yang lahir tersebut, maka anak ini dia akan bertaraf berpangkat seorang ayah, bertaraf ayah, bertaraf bapa, iaitu sebagai tuan terhadap ibunya sendiri. Kerana bila seorang hamba melahirkan tuannya lantaran dengan digauli oleh tuannya, maka lahirlah anak tu yang bertaraf sebagai bapa kepada ibu yang tadi merupakan sebagai seorang hamba sahaya. Maka automatik anak tersebut yang lahir tu dia menjadi tuan kepada ibunya sendiri. Dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang telah berlaku. Bahkan kata ulama juga yang memberikan sebahagian pendapat bahawa contoh ini adalah merupakan sebagai contoh ataupun simbolik kepada keadaan yang hari ini kucak kacir, haru biru, keadaan yang sudah terbalik, di mana hamba dia lebih mendominasi ataupun menguasai tuan dia, bukan tuan lagi ataupun ketua yang berkuasa ke atas hamba dia. Sebab bila kata hamba ni, diri dia pun bukan milik dia, diri dia milik tuan dia. Seperti mana Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, pada awalnya beliau ni dia dijadikan sebagai seorang hamba. Kemudian bila mana Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu memasuki Islam dengan secara senyap-senyap, akhirnya diketahui oleh tuan dia. Akhirnya Sayyidina Bilal diseksa oleh tuan dia pagi, petang, siang, malam. Maka tak kala mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu melihat Sayyidina Bilal diseksa oleh tuannya, akhirnya Sayyidina Abu Bakar menebus Sayyidina Bilal dengan memberikan beberapa duit wang pada ketika itu untuk membebaskan Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu daripada diseksa. Itu seorang hamba. Maka bila dibebaskan, maka bebaslah Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu daripada menjadi seorang hamba. Bahkan menjadi seorang yang sangat hebat dalam Islam, hebat pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hakikat sebenarnya kita semua ini adalah hamba, hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena menyedari selama-lamanya kita ni tetap hamba kepada Allah. Jangan ada pun sekelumit dalam hati kita rasa ataupun tidak dapat merasai ni kita ni bukan hamba kepada Allah. Kerana bila mana kita hidup atas dunia, dunia ni ujian kepada kita, harta tu ujian kepada kita, pangkat jawatan tu ujian kepada kita. Maka semua ini dia boleh menjadi penghijab terhalangnya seseorang itu menyedari bahawa dia tu seorang hamba. Bila dia tak sedar bahawa dia tu hamba kepada Allah, maka jadilah dia tu hamba kepada dunia, hamba kepada jawatan, hamba kepada pangkat, hamba kepada harta dan sebagainya. Maka bila dia tak sedar bahawa dia tu hamba kepada Allah selama-lamanya, maka tak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan bantu, turunkan nusrah, bantuan, kerana dia tidak menyedari bahawa dia tu hamba. Bila kata hamba, dia pun bukan miliknya, maka dia hanya berpapah berkeyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Dikau ya Allah kami sembah. Dalam ibadah yang kita lakukan, pastikan lillahi ta'ala, bukan untuk manusia, bukan kerana makhluk. Tetap kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, dan akan Dikau ya Allah kami minta pertolongan. Hatta apa jua sekalipun urusan dunia, tetap
kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ciri-ciri seorang hamba. Sentiasa takut kepada Allah dan sentiasa harap kepada Allah. Dua sifat ini yang menjadikan seseorang itu kehambaannya tetap kepada Allah. Yang pertama ada sifat raja, ada sifat harap. Yang kedua ada sifat khauf, ada sifat takut. Dua-dua ini perlu ada wujud dalam diri seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua-dua sifat ni ada, insya-Allah dia akan hidup bahagia dunia dan akhirat, iaitu sifat harap kepada Allah dan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi maksud yang disebutkan oleh ulama ini tak lain dan tak bukan, akhir zaman keadaan memang dah terbalik dah tuan-tuan. Keadaan yang kucak-kacir, haru biru, keadaan yang tak sepatutnya, yang menunjukkan nilai, yang menunjukkan kedudukan sesuatu yang hari ini dah terbalik dah. Hak nampak batil, batil nampak hak. Orang melakukan ketaatan, buat amal soleh nampak pelik. Orang yang melakukan dosa dan maksiat, dia nampak biasa. Kan dah terbalik. Anak-anak dah tak lagi hormat orang tua. Orang tua, ibu bapa takut nak tegur anak-anak. Kan dah terbalik. Maka ini yang berlaku pada zaman ini, yang menunjukkan ketirisan nilai, akhlak, apatah lagi kedudukan yang sepatutnya. Anak hormat kepada mak bapak, yang hak itu tetap hak, yang batil itu tetap batil. Maka itu semua telah terbalik tuan-tuan. Hatta termasuk kesan kepada pemikiran manusia pun hari ini dah terbalik. Di mana yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Hak itu dinampaknya batil, batil itu dinampaknya hak. Orang nak buat amal yang baik, nak ikut sunnah Nabi, dia rasa segan-segan dah. Malu tuan-tuan. Dia malu nak tonjolkan, nak zahirkan amalan sunnah Rasulullah SAW. Takut duk nanti orang kata apa. Terbalik dah. Bahkan hari ini orang yang buat dosa maksiat terang-terangan, sedikit pun tak ada rasa malu, sedikit pun tak ada rasa segan. Bahkan orang yang tengok orang yang melakukan dosa maksiat itu pula yang segan. Maka ini dah terbalik. Maka benar-benar menunjukkan kita berada di akhir zaman yang nak menyatakan bahawa sangat dekat dengan kiamat. Jadi dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, salah satu daripada tandanya kiamat, antalidal amatu rabbataha, bila mana hamba saya itu melahirkan tuan dia. Kemudian tanda yang kedua, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, iaitu kata Rasulullah bila ditanya oleh Jibril alaihi salam, wa antaral uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Tanda-tanda kiamat yang kedua kata Rasulullah, apabila orang miskin yang tidak mempunyai kasut, yang tidak mempunyai sandal, atau dia tidak mempunyai pakaian sebab miskin, yang sepatutnya, yang semestinya kalau dia ada mempunyai sedikit duit, sedikit harta, sedikit wang, maka hendaklah ia mendahulukan membeli makanan. Sepatutnya dia membelikan kasut, sandal dari yang lain, kerana tak ada pakaian, susah, miskin. Tak ada kasut sebab miskin. Kalau ada duit, sepatutnya dia beli kasut dulu, dia beli pakaian dulu, dia beli makanan dulu daripada yang lain-lain, kerana itu keperluan. Tiba-tiba bila mana dia ada duit, dia ada wang, dia ada harta,
dia telah membina, mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Impaknya tuan-tuan, akibatnya mereka terpaksa berhutang daripada orang lain. Sedangkan kasutnya yang sepatutnya ada sebagai keperluan, patutnya dia beli. Makanan, pakaian, itu keperluan yang sangat penting. Tetapi bila ada diberikan sedikit kesenangan, kemewahan, duit, wang, maka dia buat bangunan besar-besar, dia buat bangunan tinggi-tinggi, pencakar langit tuan-tuan, sehingga kan berlawan di antara siapa bangunan yang paling tinggi. Maka didirikan bangunan tuan-tuan, hingga kan terpaksa pada ketika itu berhutang antara satu sama lain, berhutang dengan orang lain, semata-mata untuk melihat kemegahan bangunan siapa yang paling tertinggi di dunia. Bahkan ada juga bila mana kata Rasulullah, tanda-tanda kiamat apabila orang yang miskin, dia tidak mempunyai pakaian, tidak mempunyai kasut, sandal, maka dilihat dia berlumba-lumba mendirikan bangunan yang tinggi. Sebagian ulama menyatakan bahawasanya maksud di sini juga adalah nak menyatakan nanti kamu akan lihat orang yang miskin di akhir zaman, dia akan menjadi kaya raya dengan tiba-tiba. Dan ini sebenarnya tuan-tuan telah kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyatakan bahawa nanti kamu tengok dan kamu kenal dan kamu tahu ini orang miskin, maka satu hari telah berubah, dia menjadi orang yang paling kaya, orang yang mempunyai banyak harta. Dia menjadi seorang yang kaya raya dengan tiba-tiba. Sehingga ada orang yang pada waktu itu masih lagi ada yang belum memakai kasut, masih lagi belum ada sandal. Tiba-tiba hari ini dia sudah mempunyai ataupun mendirikan bangunan-bangunan yang cantik-cantik, yang indah-indah, yang tinggi-tinggi, bahkan sangat mewah tuan-tuan. Dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini merupakan perkara yang telah dan sedang berlaku. Betul tuan-tuan, kalau lihat di negara-negara Arab khususnya, mereka ada yang mana asalnya daripada orang kampung, orang yang susah, duduk di padang pasir. Maka akhirnya tuan-tuan, apa yang telah disebutkan oleh Nabi ini perkara yang pasti berlaku. Dan hari ini kita diperlihatkan tuan-tuan, bangunan-bangunan yang sangat mewah, bangunan-bangunan yang sangat tinggi didirikan, dibangunkan, yang sangat cantik, indah-indah. Bahkan dulunya mereka tu susah, sehingga kan mereka jadi orang yang sangat kaya, sangat mewah. Dengan begitu cepat, pantas, sedangkan dalam masa yang sama masih lagi dari segi keperluan pakaian, kasut dan sebagainya, tiba-tiba hari ini mereka mempunyai bangunan pencakar langit yang tertinggi sekali, mendirikan bangunan rumah yang cantik-cantik, indah, yang sangat mewah tuan-tuan, yang bukan orang-orang biasa boleh buat. Dan bila ini yang sedang berlaku dan telah berlaku, maka tuan-tuan perlu kita ambil perhatian, perlu kita ambil muhasabah. Ini bukan saja-saja berlaku begitu saja tuan-tuan. Ini menunjukkan apa yang disebut oleh Rasulullah sedang berlaku. Jadi oleh itu memberikan ibrah, pengajaran kepada kita. Yang diperlihatkan ini merupakan petunjuk zaman sudah penghujung. Kita berada di akhir zaman dan merupakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Maka standby lah, bersiap sedialah dengan usaha untuk terus istiqamah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, dan pertahankan, perteguhkan
menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir zaman. Ini saja tuan-tuan, penawar ubat bagi kita terjebak dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah iman kita akhir zaman. Lantaran akhir zaman ini merupakan fitnah yang cukup banyak, kerosakan di sana sini cukup banyak. Maka bila mana kita perkukuhkan ilmu pengetahuan kita, banyakkan amal saleh ibadah kita kepada Allah, insya-Allah tuan-tuan, Allah Ta'ala akan pelihara kita, Allah Ta'ala akan jaga kita, Allah Ta'ala akan sentiasa memberikan taufik dan hidayah agar kita sentiasa dipandu oleh Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita selamat daripada fitnah akhir zaman yang boleh merosakkan akidah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tuan-tuan, ini yang menjadikan seseorang itu bila mana dia tidak menjaga iman dia, akidah dia, amal soleh dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana berada di akhir zaman, kemungkinan ini yang boleh merosakkan segala perkara yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sepatutnya dijaga, dipelihara. Apa dia? Iman, Islam, amal saleh, ibadah, akhlak. Ini yang perlu kita pertahankan tuan-tuan bila mana kita berada di akhir zaman. Maka sungguh-sungguhlah yang wajib diperteguhkan, yang sunat diperbanyakkan, insya-Allah menjadi asbab kita ini dipelihara oleh Allah, diselamatkan oleh Allah daripada fitnah-fitnah akhir zaman yang boleh merosakkan akidah iman kita, ibadah kepada Allah. Kalau satu orang dia dapat berpegang kepada satu sunnah saja, satu sunnah saja tuan-tuan dia pegang, istiqamah akhir zaman ni, walaupun orang pandang serong, pandang sinis, bila mana akhir zaman ni ada orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, maka dia istiqamah saja tuan-tuan, maka pahalanya, ganjarannya sangat besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqamahkan kita sentiasa duduk dalam majlis ta'lim untuk ditambahkan ilmu pengetahuan kepada kita dan diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita tahu, dan insya-Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan memelihara keturunan zuriat kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah, merosakkan iman, dan insya-Allah mudah-mudahan jadi asbab akhir hayat kita, kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dan akhirat nanti kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.